Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan belajar tentang imbuhan apitan. Tapi sebelum tu cikgu mahu kamu sediakan buku latihan dan juga alat tulis supaya kamu boleh catat maklumat penting yang cikgu sebut dalam video ini. Okey, baiklah kita pergi kepada aktiviti pertama iaitu kamu perlu teka. Imbuhan mana yang paling sesuai dengan perkataan yang cikgu telah merahkan. Okey, mari kita tengok teka-teki yang pertama. Okey, ayatnya iaitu kucing ialah haiwan suka saya. Okey. Okey, kamu lihat di sini perkataan suka cikgu telah merahkan. Okey, cuba kita tengok sama ada perkataan yang imbuhan apitan yang pertama ni sesuai dengan ayat yang cikgu telah bacakan. Yang pertama, kucing ialah haiwan kesukaan saya. Yang kedua, kucing ialah haiwan bersukaan saya. Kucing ialah haiwan mensukakan saya. Okey, paling sesuai di sini sudah tentu perkataan kesukaan. Okey, perkataan kesukaan paling sesuai dengan ayat yang di bawah. Jadi ayat yang betul ialah kucing ialah haiwan kesukaan saya. Okey, mari kita pergi kepada teka-teki yang kedua. Okey, teka-teki yang kedua, cikgu bacakan ayatnya. Rumah peladang itu atap daun rimba. Okey, atap ialah perkataan yang cikgu telah merahkan dan mari kita baca satu persatu imbuhan apitan yang bersesuaian dengan perkataan atap. Rumah peladang itu ke atapan daun rimba. Rumah peladang itu beratapkan daun rimba. Yang ketiga, rumah peladang itu menatapkan daun rimba. Okey, di sini perkataan paling sesuai ialah beratapkan. Okey, beratapkan merupakan imbuhan apitan yang sesuai dengan perkataan atap. Jadi ayat yang betul ialah rumah peladang itu beratapkan daun rimba. Okey, ini merupakan teka-teki yang ketiga. Okey, cikgu baca dahulu ayatnya. Murid-murid tahun 4 tinggal Dewan Peperiksaan. Okey, yang pertama perkataannya murid-murid tahun 4 ketinggalan Dewan Peperiksaan. Yang kedua, murid-murid tahun 4 bertinggalkan Dewan Peperiksaan. Murid-murid tahun 4 meninggalkan Dewan Peperiksaan. Okey, cikgu mahu kamu tulis di ruangan komen jawapan yang kamu rasa sesuai dengan ayat di bawah. Okey, boleh? Kita pergi kepada aktiviti yang kedua iaitu cikgu akan terangkan apa itu imbuhan apitan. Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir pada awal dan akhir perkataan secara serentak. Okey, jika kamu tengok, cikgu ada sediakan perumpamaan iaitu animasi penjaga keselamatan di kanan dan kiri. Okey, kamu ingat je lah. Kalau di awal perkataan tersebut sebagai imbuhan awalan. Kalau di akhir kita sebut sebagai imbuhan akhiran. Tapi macam mana kalau kedua-dua imbuhan ini hadir? Kita panggil sebagai imbuhan apitan. Tapi dia mesti secara serentak. Maksudnya semasa kita tulis perkataan tu, kita tulis imbuhan awalan dan imbuhan akhiran pada perkataan tersebut. Okey, mari kita tengok contoh supaya kamu faham. Okey, imbuhan di sini yang cikgu ambil lah imbuhan apitan beran. Imbuhan apitan beran. Okey, pertama kita tengok. Perkataan asalnya iaitu jauh merujuk kepada jarak. Okey, jarak. Kalau lihat gambar tu kan jarak. Kamu boleh tulis contoh ayat. Gunung itu terletak jauh daripada bandar
bandar besar itu. Katakanlah begitulah. Contoh ayat daripada perkataan jauh. Okey, seterusnya perkataan yang telah dibentuk. Setelah kita tambah imbuhan apitan ber dan an. Telah merujuk kepada keadaan. Okey, keadaan siapa? Keadaan seseorang. Okey, contoh tengok sini. Amir berjauhan dengan kakaknya yang berada di Kuala Lumpur. Okey, kamu boleh guna ayat tu untuk menunjukkan bahawa keadaan seseorang itu dengan seseorang yang lain berada jauh antara satu sama lain. Itu maksudnya berjauhan. Okey, baiklah. Imbuhan apitan di sini, cikgu akan perkenalkan ada 5, iaitu ke-an, ber-an, di-kan, men-kan dan per-an. Okey, mari kita tengok satu persatu. Yang pertama, imbuhan ke-an. Cikgu telah asingkan kepada 3 penggunaan, iaitu kata nama, kata kerja dan kata ejek. Pertama, kata nama. Contoh perkataan ialah daulat. Daulat ni menunjukkan kuasa. Tapi, jika kita ingin meletak imbuhan apitan ke-an, kedaulatan, maka menunjukkan bahawa seorang raja itu telah diberi hak memerintah sebuah negara berdasarkan perlembagaan. Okey, perlembagaan itu apa? Undang-undang yang ada dan undang-undang yang telah ditetapkan dalam negara kita. Itu maksudkan perlembagaan. Dan kamu boleh bina ayat seperti ini. Contoh, peranan perlembagaan menjamin kedaulatan negara. Okey. Seterusnya kita pergi kepada perkataan masyarakat. Okey, masyarakat inilah sekumpulan manusia yang banyak kan ataupun yang ramai. Bila kita tambah imbuhan ke dan an menunjukkan keadaan yang memerlukan ramai orang ataupun keadaan yang memerlukan penglibatan daripada pelbagai orang. Okey, contoh cikgu bina ayat. Damia ingin mengikuti aktiviti kemasyarakatan yang diadakan oleh pertubuhan tersebut. Contoh ayat. Okey, jelas. Kita pergi kepada cara menggunakan imbuhan apitan ke-an dengan menggunakan perkataan kata kerja. Okey, contoh yang pertama perkataan diam. Okey, perkataan diam. Bila kita tambah imbuhan ke dan an, okey, merujuk kepada tempat. Kan kamu tahu bahawa pada asalnya diam ini merupakan kata kerja. Tapi bila kita tambah imbuhan ke dan an, merujuk kepada tempat kediaman ataupun tempat tinggal. Jadi kamu boleh bina ayat seperti ini. Manish mempunyai kediaman berdekatan sekolahnya. Contoh. Seterusnya perkataan yang kedua iaitu dengar. Perkataan dengar. Bila kamu tambah imbuhan ke dan an, merujuk kepada cara bunyi tersebut didengari. Contoh, Rina menjerit sekuat hati sehingga ceritanya didengari di penghujung terowong itu. Itu contoh ayat bagi perkataan imbuhan apitan kedengaran.
Seterusnya, kita pergi kepada cara penggunaan imbuhan ke-an juga dalam konteks kata adjektif. Okay, di sini ada dua perkataan. Yang pertama, perkataan jatuh. Okay, perkataan adjektif iaitu jatuh. Bila kita tambah imbuhan ke-an, merujuk kepada kemusnahan ataupun kegagalan. Okay, contoh. Kerajaan Umayyah mengalami kejatuhan sejak zaman gelap lagi. Okey, itu contohlah. Kamu maksudkan bahawa kerajaan tersebut telah musnah sedikit demi sedikit sejak berapa tahun yang lalu. Okey, kita pergi kepada perkataan lemah. Okey, perkataan lemah. Bila kita tambah imbuhan ke dan an, merujuk kepada cabaran ataupun batasan yang ada pada seseorang dan menghalangnya dan sesuatu yang menghalang dia daripada melakukan perbuatan. Contoh. Kelemahan contoh apa? Kelemahan. Malas. Itu contoh kelemahan. Jadi kamu boleh tulis ayat seperti ini. Setiap orang memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Itu contoh ayat bagi perkataan kelemahan. Seterusnya kita pergi kepada imbuhan apitan per-an. Okey, di sini ada satu perkataan iaitu lumba. Lumba ni kamu tahulah kata kerja, kan? Menunjukkan perbuatan. Tapi bila kamu tambah imbuhan apitan per-an, merujuk kepada persaingan yang melibatkan kepantasan ataupun kecepatan. Contohnya, lumba lari, berenang, mendayung perahu dan sebagainya. Jadi kamu boleh buat ayat seperti ini. Jamil menyertai perlumbaan lari pecut. Okay, itu contoh ayat bagi perkataan perlumbaan. Seterusnya kita pergi kepada imbuhan apitan menkan. Okay, menkan ada dua perkataan di sini iaitu perkataan pertama diri, perkataan yang kedua rancang. Okay, pertama kita tengok perkataan diri. Okay, perkataan diri bila kita tambah imbuhan men dan kan menunjukkan bahawa perkataan tersebut ialah kata kerja transitif. Itu kata kerja yang perlu ada objek. Objek tu apa? Maksudnya penyambut kepada kata kerja tersebut. Contoh ayat cikgu bagi. Para peneroka mendirikan rumah secara gotong royong. Okey, mendirikan apa? Apa itu ialah objek, iaitu rumah. Okey. Jelaskan? Okey, seterusnya kita pergi kepada perkataan kedua iaitu rancang. Okey, rancang bila kita tambah imbuhan men dan kan. Imbuhan men dan kan merujuk kepada penyusunan strategi secara berperingkat. Okay, maksudnya merancang ini kamu perlukan suatu strategi yang teratur supaya hasil yang kamu dapat adalah yang terbaik. Okay, contoh ayat di sini, yayasan itu merancangkan projek ikhtiar. Itu contoh ayat bagi perkataan
merancang. Seterusnya, imbuhan beran. Ada dua perkataan di sini iaitu perkataan gantung dan juga tabur. Okey, pertama kita tengok perkataan gantung. Gantung ni merupakan kata kerja, tapi bila kita tambah imbuhan ber dan an, merujuk kepada sesuatu yang digantung pada sesuatu secara banyak pun dalam keadaan yang banyak. Contoh di sini ayatnya, lampu merah bergantungan di dinding. Okey, yang kedua perkataan tabur. Sama juga bila kita letak imbuhan ber dan an, merujuk kepada sesuatu yang banyak. Contoh, bintang bertaburan di langit. Maksudnya, bintang tersebut menghiasi langit. Bukan satu bintang tapi banyak. Itu dicakap sebagai bertaburan. Okey, kita pergi kepada imbuhan di kan. Okey, di sini ada dua perkataan juga iaitu perkataan tanam dan juga beri. Okey, pertama, macam mana kita mahu jadikan perkataan ini sebagai perkataan pasif? Okey, mestilah kita tambah imbuhan apa tadi? Imbuhan di dan kan. Okey, kamu tengok cikgu buat adversif berdasarkan perkataan ditanamkan. Okey. Anak-anak perlu ditanamkan dengan perasaan kasih sayang. Okey. Itu contoh ayat pasif. Macam mana kalau ayat aktif? Kita perlu tukar di ini sebagai men. Jadi, akan jadi menanamkan. Secara tidak langsung ayat tersebut akan menjadi seperti ini, iaitu perasaan kasih sayang perlu ditanamkan itu pasif kan. Okay, bila aktif, anak-anak perlu menanamkan perasaan kasih sayang. Okay, kita tengok pula perkataan kedua iaitu beri. Bila kita pasifkan, sama juga tambah imbuhan di dan kan, diberikan. Jadi, ayatnya menjadi seperti ini. Hadiah itu diberikan oleh ayah kepada Lily. Tapi bila kita mahu pasifkan, kita tukar di kepada men. Jadilah memberikan. Okey, memberikan. Jadi, ayah memberikan hadiah itu kepada Lily. Itu contoh ayat aktif. Okey, seterusnya kita pergi kepada tajuk penyeri majlis. Okey, berdasarkan petikan ni, cikgu akan kenal pasti perkataan yang punya imbuhan apitan dan cikgu akan terangkan petikan ini mengenai apa. Okey, mari kita tengok sama-sama. Kita baca situasi petikan ini dahulu. Hadif dan keluarganya menghadiri majlis perkahwinan abang sepupu mereka. Di sana dia melihat hantaran cantik di atas pahar. Okey, mesti kamu tertanya, apa tu pahar? Pahar ni ialah dulang yang kita selalu gunakan semasa majlis perkahwinan untuk hantaran kahwin. Okey, kamu tengok tu. Dia macam piring kan? Pasal ada pemegang. Dan setiap pahar ni diperbuat daripada tembaga. Jika kamu lihat, corak pahar ni juga masih dikekalkan iaitu seperti bunga-bungaan. Dan juga dia punya pemegang tu ada corak-corak tertentu sebenarnya. Kalau kamu tengok. Corak-corak tertentu tu disebut sebagai ukiran tradisional. Okey. Itu secara keseluruhan lah maksud
maksud pada baris yang pertama dan baris kedua ni. Okey. Mari kita cari pula perkataan yang mempunyai imbuhan apitan dalam perenggan pertama dan perenggan kedua. Mari kita cari perkataan yang mempunyai imbuhan apitan dalam perenggan pertama dan perenggan kedua. Okey. Kita baca dahulu. Pahar ialah dulang yang digunakan. Okey, digunakan. Ada dua juga imbuhan yang disebut sebagai imbuhan apitan, iaitu di dan kan, untuk meletakkan. Okey. Sini ada imbuhan apitan juga dalam perkataan letakkan, iaitu me dan kan. Barang hantaran bagi majlis perkahwinan. Okey, perkahwinan diwarnakan dengan warna biru. Okey, kemudian perkataan pertunangan. Okey, imbuhan apitannya per dan an. Pahar diperbuat daripada tembaga. Okey, ada 4 sahaja dalam perenggan yang pertama. Imbuhan apitannya iaitu dikan dalam perkataan digunakan, mekan dalam perkataan meletakkan, peran dalam perkataan perkahwinan dan pertunangan. Okey, kita pergi kepada perenggan yang kedua. Corak-corak pada pahar masih mengekalkan. Okey, ini daripada perkataan mengekalkan ada imbuhan apitan meng dan an. Ukiran tersebut masih digunakan di dan kan dalam seni tempah pahar sehingga kini. Okey, ada dua sahaja perkataan punya imbuhan apitan dalam perenggan kedua ni. Okey, ada dua sahaja. Di sini ada 4 dalam perenggan pertama, perenggan kedua ada 2 sahaja. Okey, mari kita tengok perenggan yang ketiga dan keempat. Okey, dalam perenggan ketiga keempat, cikgu jelaskan dahulu. Okey. Jika kamu lihat, dalam perenggan ketiga menyatakan bahawa warna pahar ni seakan-akan keemas-emasan. Maksudnya tidak terlalu berwarna emas lah, tapi ada warna sedikit kuning-kuning gitu. Dan pahar ni ada dua bentuk, iaitu pahar ada berkaki dan pahar leper. Okay, kamu tengok dalam gambar ni, pahar berkaki jelas ada kaki lah, kecil-kecil. Pahar leper ada satu kaki saja ataupun pemegang. Iaitu sebutkan pahar berleper dan pahar berkaki. Dan setiap pahar ni, sebelum kamu buat hantaran, kamu perlu balut dengan kain sulaman. Okay, kamu tengok ni sulaman lah ni. Tepi-tepi ni, atas ni, okay, sulaman. Sebab apa? Supaya pahar kamu tu nampak cantik semasa kamu meletakkannya sebagai hantaran kahwin. Okey. Dan pahar dikatakan agak berat. Sebab apa? Sebab diperbuat dari tembaga. Dan juga ada pahar yang mencecah sehingga beratnya 3 kilogram. 3 kilogram tu bukan ringan lah. Berat tu. Jadi itu sahaja kesimpulan bagi perenggan ketiga dan keempat mengenai pahar. Okey, seterusnya mari kita cari lagi perkataan punya imbuhan apitan dalam perenggan ketiga dan keempat. Warna pahar tembaga seakan-akan keemasan. Okey, ada perkataan keemasan, ada imbuhan apitan ke dan an. Terdapat dua jenis pahar, iaitu pahar leper dan pahar berkaki. Kebiasaannya pahar dialas dengan kain bersulam supaya kelihatan lebih menarik. Di perkataan kelihatan ada imbuhan apitan ke dan an. Begitu juga dengan perkataan kebiasaan ada imbuhan apitan ke dan an. Jangan kamu kelirunya, ini merupakan kata ganti nama. Okey, kata ganti nama yang ketiga.
Okey, dalam perenggan ketiga ni ada 3 saja perkataan punya imbuhan apitan. Okay, kita pergi kepada perenggan yang keempat. Perenggan keempat, pahat tembaga agak berat dan tahan lasak. Terdapat pahat tembaga yang beratnya dianggarkan mencecah 3 kilogram. Okay. Dianggarkan. Daripada perkataan tersebut ada satu imbuhan apitan iaitu di dan an. Imbuhan apitan dikan. Imbuhan apitan dikan. Okay, dalam perenggan keempat ada satu. Dalam perenggan ketiga ada 3 perkataan mempunyai imbuhan apitan. Okay. Sekarang kamu sudah jelas tentang apa itu imbuhan apitan dan contoh-contoh imbuhan apitan. Dan cikgu sudah jelaskan tajuk kita pada hari ini yang itu penyeri majlis. Dan cikgu mahu dalam setiap perenggan yang cikgu telah terangkan sebentar tadi, kamu perlu senaraikan, okay, ataupun keluarkan perkataan punyai imbuhan apitan dalam setiap perenggan. Bermula daripada perenggan yang pertama sehinggalah perenggan yang keempat. Okay. Tugasan kamu pada hari ini, pertama, kamu perlu klik link yang cikgu sediakan iaitu dalam bentuk Google Form. Dan kamu perlu selesaikan tugasan yang ada dalam Google Form tersebut. Pertama sekali, kamu perlu klik link. Kedua, kamu perlu senaraikan kata yang mempunyai imbuhan apitan. Kata yang mempunyai imbuhan apitan dalam setiap perenggan yang cikgu telah terangkan sebentar tadi. Okey, kemudian kamu perlu bina ayat. Okey. Daripada perkataan berimbuhan apitan yang telah kamu kamu perlu bina ayat daripada perkataan berimbuhan apitan yang cikgu telah sediakan dalam bentuk Google Form. Okey. Jangan lupa pertama klik link, kedua senaraikan kata berimbuhan apitan dalam petikan yang kita bincangkan sebentar tadi. Yang ketiga, kamu perlu bina ayat daripada perkataan yang mempunyai imbuhan apitan. Okey. Itu saja tugasan kamu pada hari ini. Okey, kamu boleh rujuk sekali lagi buku teks muka surat 83 untuk menyelesaikan tugasan pada hari ini. Okey, nampaknya itu sahaja isi pelajaran kita pada hari ini. Dan cikgu harap semua murid boleh menyiapkan tugasan yang cikgu telah berikan. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih semua.